Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam ini dapat kita sambung kuliah kita kali yang ketiga menggunakan kitab Sirah Nurul Yaqin. Kita sambung malam ni masih lagi dalam tajuk keturunan Nabi, nasabuhu wa wafatu walidihi, keturunan Nabi dan kewafatan bapanya. Kita dah sebut dah sebelum ni tentang nasab ayah Nabi, Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab. Kilab tu maksudnya anjing. Anjing-anjing. Dia digelar anjing-anjing ni kerana dia memiliki banyak anjing. Dia suka memburu banyak kebun-kebun. Banyak kebun-kebun. Jadi anjing untuk jaga kebun, anjing untuk memburu dalam Islam pun memang dibenarkan. Yang tak boleh tu anjing peliharaan, kasih sayang, bela macam tu. Pet yang tu Nabi kata haram berkurangan setiap hari 2 qirat. Kurang pahala. Sahabat tanya Nabi, 2 qirat tu banyak mana? Nabi kata macam besak 2 buah bukit Uhud. Kecuali kalau bela anjing untuk memburu, anjing untuk jaga kebun, itu tidak jadi satu kesalahan. Baik, kita tengok pula mak Nabi. Mak Nabi Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Itu mak Nabi. Mak Nabi Aminah bintu Wahab. Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Aminah. Ada pendapat kata datuk Nabi Abdul Muttalib, dia ada isteri. Antara isteri datuk Nabi ni, Abdul Muttalib ni, antara isteri dia nama Halah. Nama Halah. Halah ni sepupu dengan Aminah. Isteri Abdul Muttalib tu sepupu dengan Aminah. Sebab Halah tu dia binti Wuhaib. Aminah binti Wahab. Wuhaib dengan Wahab ni 2 beradik. Jadi Abdul Muttalib dia ada banyak isteri. Antara isterinya tu sepupu dengan Aminah. Dan mereka ambil Aminah ni buat anak angkat daripada belah Aminah. Jadi mereka tengok Aminah ni seorang yang baik, cantik. Maka bila anak mereka besar, Abdullah, mereka jodohkan dengan Aminah. Abdullah kahwin dengan Aminah. Baik. Ini tentang ayah Nabi dan juga mak Nabi. Dan kita dah cerita sebelum ni, datuk Nabi Abdul Muttalib, dia ada jasa besar yang menyebabkan orang ramai hormat kepada dia, iaitu dialah manusia yang berjaya menggali semula telaga Zamzam yang terkambus sejak lama. Mereka zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Ismail tu minum air Zamzam, kemudian berlaku peperangan, ada musuh yang jahat, yang khianat, dan mereka kambus telaga Zamzam.
Kemudian beratus-ratus tahun lah manusia minum air telaga lain. Kadang-kadang minum air laut Jeddah tu yang dirawat. Jadi Abdul Muttalib dia dapat mimpi. Dalam kitab ni saya masukkanlah nota kaki, kita tengok. Daripada Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, beliau bercerita tentang hadis ketika Abdul Muttalib diarahkan menggali telaga Zamzam. Abdul Muttalib berkata, ketika saya sedang tidur di dalam Hijir Ismail. Hijir Ismail, lengkungan depan Kaabah tu. Dia tidur, tiba-tiba datang seseorang di dalam mimpi saya dan berkata, galilah Taibah. Saya bertanya, apa itu Taibah? Kemudian orang itu menghilangkan diri. Ini antara tidur dengan tak tidur, antara tidur dan jaga. Esoknya saya kembali tidur di tempat itu juga. Lelaki itu datang lagi dalam mimpi dan berkata, galilah Barrah. Saya bertanya, apa itu Barrah? Dia menghilangkan diri. Keesokannya saya tidur lagi di situ dan bermimpi. Lelaki itu berkata, galilah Madnunah. Saya bertanya, apa itu Madnunah? Kemudian dia menghilangkan diri. Hari berikutnya saya kembali tidur di tempat yang sama. Dalam mimpi itu dia datang lagi dan berkata, galilah Zamzam. Saya bertanya, apa itu Zamzam? Dia berkata, air yang tidak akan kering selama-lamanya. Itu makna Zamzam. Air tu tak kering selama-lamanya. Selain itu, Zamzam ni makna kepung. Kepung. Zamzam makna kepung. Zamzam makna kepung. Yang mula sebut Zamzam ni Hajar, isteri Nabi Ismail. Kan dia ditinggalkan di lembah yang tiada tumbuhan di Mekah, Hajar, dengan Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim balik. Hajar pun berlari-lari cari ayak antara Safa Marwah. Lari-lari, pergi balik. Yang tu jadi sa'i sekarang tu. Kemudian dia dengar bunyi ayak di mana Allah Ta'ala menghantar malaikat dalam rupa seperti burung putih. Malaikat tu macam burung putih dengan kepaknya, dengan sayapnya. Malaikat menepuk-nepuk tanah dengan sayap. Kemudian terpancutlah air. Jadi air ni yang orang Melayu duk faham ayat Zamzam ni, apa Nabi Ismail tu duk teriak, duk ketih kaki, duk terajang dengan kakinya, keluar ayat Zamzam. Bukan. Dalam hadis sebut Allah menghantar malaikat putih, nampak macam burung. Bukan burung, tapi itu malaikat, sebab dia bersayap. Dengan sayap tu dia kepak di tanah. Kemudian memancutlah air. Maka Hajar pun pilah dekat anak dia. Hajar pun ambil batu, dia susun, buat bulatan, dia lengkong dengan batu, sambil dia sebut Zamzam. Zamzam makna kepung. Di sinilah Nabi kita Muhammad SAW kata, rahimallahu Hajar. Semoga Allah merahmati Hajar. Semoga Allah merahmati Hajar. Almarhumah. Semoga Allah rahmati dia. Kerana kalau dia tak kepung, dia tak susun batu, dia tak buat bulat macam kok tu, ambil batu-batu besar letak, ayak tu akan membuak-buak dan boleh tenggelam dunia ini. Jadi Zamzam tu makna kepung. Dia letak sambil dia sebut Zamzam. Kita kepung. Ayak tu pun duduk situlah. Okey. Itu ayat Zamzam. Ayat Zamzam ni seperti yang kita tahulah, dia boleh disebut makanan, dia boleh disebut minuman. Nabi kata ayat Zamzam tu syifa'u saqmin ta'min. Makanan yang boleh mengenyangkan. Makan Zamzam boleh kenyang. Tak payah makan nasi, tak makan roti pun boleh tahan lah. Boleh tahan perut, boleh lapik perut. Makanan yang boleh mengenyangkan Zamzam. Wa syifa'u suqmin. Sakit boleh jadi penawar dengan izin Allah. Zamzam itu makanan, Zamzam itu penawar, kata Nabi. Dia boleh kenyang. Yang kedua susu lah. Susu dia minuman dan juga dia boleh jadi makanan. Boleh lapik perut, boleh rasa kenyang. Baik, Zamzam juga bila kita nak minum, semua kita tahulah. Minum dengan niat. Zamzam 5 syuribalah. Zamzam diminum dengan niat. Niat dengan penuh keazaman, kita doa. Ada doa pula yang ulama-ulama kita ajak. Doa minum ayat Zamzam, minta 3 perkara.
Yang pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'a, rezeki yang luas. Wa shifaan min kulli da', sembuh daripada segala penyakit. Sembuh daripada segala penyakit. Ilmu bermanfaat, rezeki yang luas, sembuh daripada 3 penyakit. Minum. InsyaAllah. Kalau kita minum dengan niat, kemudian kita bersungguh-sungguh, insyaAllah Allah Ta'ala akan jayakan hasrat dan cita-cita kita. Macam tu. Dulu ada ulama yang dia ni minum air zam-zam dengan niat untuk mengarang kitab. Maka Allah Ta'ala makbulkan. Daripada dia ni dikatakan seorang yang tak pandai menulis, buta huruf, kumpul duit untuk pergi Mekah, buat haji atau buat umrah, kerana dia dengar siapa minum air zam-zam dengan niat, Allah makbulkan. Daripada buta huruf tu, himpun duit pergi buat haji, buat umrah, minum air zam-zam, niat nak jadi penulis, niat nak jadi pengarang. Dan dia juga niat nak masuk satu sekolah yang hebat di Iraq, Madrasah Mu'azzamiyah. Dan dia juga berniat nak berguru dengan ulama yang hebat nama Bishr Al-Hafi. Bishr Al-Hafi. Allah makbulkan. Dia boleh masuk sekolah yang hebat, dia boleh berguru dengan guru yang hebat, dan dia boleh jadi penulis yang hebat. Menulis kitab Tarikh Baghdad, namanya Imam Al-Iraqi. Imam Al-Iraqi menulis kitab sejarah kota Baghdad, yang mana berapa belah jilid saya pun tak ingat, tapi lebih kurang dekat-dekat sedepa lah tulisannya, berkat minum air zam-zam. Jadi minum dengan niat, lepas kita minum, kita kena bersungguh-sungguh lah. Macam tu. Saya kali pertama pergi buat umrah, saya minum air zam-zam, saya niat nak menulis. Nak tulis lah, koman-koman, lekeh-lekeh nak tulis kitab. Alhamdulillah, dengan berkat air zam-zam, saya pun tak sedap. Alhamdulillah sekarang, bolehlah menulis sikit-sikit tu. Alhamdulillah. Baik, jadi Tok Wan Nabi diarahkan dalam mimpi galillah zam-zam. Apa itu zam-zam? Dia tanya. Malaikat lah yang datang dalam mimpinya. Jadi, orang yang suruh dia gali zam-zam tu kata, zam-zam ialah air yang tidak akan kering selama-lamanya dan tidak tercela. Kamu beri minum kepada jemaah haji yang ramai. Ia berada di antara najis dan darah. Ini kelu-kelu dia lah. Berdekatan paruh burung gagak yang sebelah kakinya berwarna putih. Burung gagak ni hitam, tapi ada Allah Ta'ala hantar burung gagak tu, sebelah kaki dia putih, sebelah kaki dia lagi hitam. Iaitu di sisi sarang semut. Sarang semut ni tempat tumpuan orang ramai lah. Berdekatan Kaabah maksudnya. Kan semut bila dia ramai tu kita panggil berumun kan. Berumun banyak ekor tu. Jadi Kaabah tu disebut secara berlapik di sisi sarang semut. Kemudian tadi ada di antara apa? Di antara najis dan darah. Najis dan darah ni dulu antara Bukit Safa lah. Safa dan Marwah tu dulu ada berhala Isaf dan Nailah. Jadi Telaga Zam-Zam ni dia berada di tengah-tengah. Kalau kita nak tengok antara Safa dan Marwah, dia duduk tengah-tengah. Di Bukit Safa ada najis, iaitu berhala Isaf. Di Bukit Marwah ada satu lagi najis, iaitu berhala Nailah. Yang mana asalnya Isaf dan Nailah ni manusia. Mereka ni seorang jantan, Isaf. Isaf, alif, sin, alifah. Itu jantan. Laki lah, laki. Jantan kasar bahasa kita. Okey, yang seorang lagi Nailah, perempuan, atau kita kata betina. Saya guna bahasa yang agak kasar ni kerana mereka berdua bercinta dan berzina dalam Kaabah. Isaf berzina dengan Nailah. Orang lain pun berzina, tapi berzina lah di luar. Dia pun zina dalam Kaabah. Akibatnya Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala ubah fizikal tubuh badan mereka daripada manusia jadi ketui batu. Satu ketui batu perempuan, satu ketui batu laki. Tapi malangnya masyarakat jahiliah, mereka jadi satu pujaan pula. Mereka pacak di Bukit Safa, Bukit Marwah, dua berhala ini, dan mereka sembah. Berhala ni dilaknat oleh Allah kerana perbuatan berzina dalam Kaabah. Baik, jadi itulah Telaga Zam-Zam. Kalau kita pergi ke muzium di Mekah, dia akan tunjuklah lokasinya.
Dekat sekarang ni dah jadi mataf kawasan kita tawaf tu. Kawasan kita tawaf tu, itulah di bawahnya ada telaga Zamzam. Ayat Zamzam ni dalam kitab fiqh, boleh tak kita mandi? Jawab dia boleh. Tak ada jadi masalah. Mandi boleh. Jangan niat nak menghina. Dia boleh bersuci pula. Boleh berwuduk dengan ayat Zamzam. Tak jadi salah. Boleh mandi wajib. Bahkan boleh mencuci najis. Boleh basuh istinja. So kemaluan. Tak jadi masalah. Sebab dia air yang suci. Dia air mutlak. Dia termasuk dalam kumpulan air mutlak. Antara air mutlak itu ialah air telaga. Jadi dia pun air telaga Zamzam. Cuma kita di Malaysia tak ada orang mandi lah air Zamzam. Dapat buat balik pun 5 liter. Nak jurus mandi basuh kereta apa. Mahal tu. Jadi di sudut hukum tidak jadi satu masalah. Disebut dalam kitab Al-Iqna', kitab fiqh mazhab Syafi'i, tidak menjadi satu dosa beristinja, membasuh najis, kencing dan juga air besar dengan air Zamzam. Tapi kita tak basuh, saya pun tak basuh lah. Kita bukan pasal haram, tapi kerana air yang kita buat balik tu pun sikit. Ada air lain lagi, maka kita tak gunalah untuk tujuan tersebut. Baik. Selepas mimpi ini, Abdul Muttalib mencari lokasi yang ditunjukkan di dalam mimpi itu. Tapi dia tak jumpa juga. Korek tak keluar ayat. Demi menjayakan hasrat ini, beliau sanggup bernazar sekiranya Allah mengurniakan kepadanya 10 orang anak lelaki, dia akan menyembelih salah seorang dari mereka. Dia nazar. Tanda syukur kerana Allah menjayakan usahanya dan anak-anaknya yang ramai dapat membantunya menggali telaga Zamzam. Selepas berjaya menggali telaga Zamzam, Abdul Muttalib pun membuat undian di antara anak-anak lelakinya. Dalam cabutan undian itu, nama Abdullah, ayah Nabi, naik sebagai anak yang akan dikorbankan. Ni yang panggil apa ni? Cabut, bukan cabutan betuh dah ni. Cabut, letak retas 10 orang anak lelaki dia. Ada nama, cabut. Naik nama Abdullah. Maka kaum Quraisy menghalang Abdul Muttalib dari menyembelih Abdullah. Mereka pun sayang Abdullah. Mereka kemudian bersetuju menggantikan nyawa Abdullah dengan disembelih sebanyak 100 ekor unta. Yang ni dipanggil diat sekarang. Wang pampasan untuk menggantikan nyawa. Dalam bab qisas ada kan, kalau bunuh orang, dia perlu bayar ganti rugi. Sama ada dia kena bunuh juga, ataupun dia bayar ganti rugi 100 ekor unta. Itu menunjukkan kata Abdul Muttalib ni orang yang senang lah, bukan orang miskin. Dia memiliki unta yang banyak. Saya sebut dah kuliah sebelum ni, Abrahah datang untuk Kaabah, mencolek, merampas 200 ekor unta Abdul Muttalib. Banyak tu 200 ekor unta. Keluarga mereka memang keluarga bangsawan yang saya nak kata kaya lah, lebih kurang kaya. Nanti kita akan tengok kelahiran Nabi, pak cik Nabi, pak penakan Nabi, Abu Lahab. Nama dia Abdul Uzza. Dia pun seronok dapat anak saudara ni. Dia buat kenduri 100 ekor unta. Semalam unta jamu orang makan kenduri. Sambut maulid Nabi, hari kelahiran Nabi SAW. Dan diriwayatkan juga Tuk Nabi ni isteri Abdul Muttalib. Isteri Abdul Muttalib ni ada ramai. Ada beberapa orang isteri dia. Jadi antara isteri Abdul Muttalib ni mak kepada Al-Abbas. Al-Abbas tu pak penakan Nabi. Waktu kecil Al-Abbas hilang. Dia main-main jalan-jalan tak balik rumah. Hilang, cari tak jumpa. Tuk Nabi bernazar. Tuk Nabi kata apa? Ya Allah, kalaulah aku jumpa Abbas ni, Abbas yang hilang ni, kalau jumpa balik, aku akan buat kelambu Kaabah. Aku akan buat dengan kain yang termahal, kain sutra yang paling mahal. Akhirnya Allah Ta'ala bagi jumpa balik Al-Abbas, pulang semula ke rumah. Tak ada orang curi pun, cuma dia tersesat jalan-jalan budak-budak. Allah, dia balik. Jadi selamat. Tuk Nabi buat kiswah. Kiswah tu kelambu Kaabah. Yang balut atas bawah keliling Kaabah tu dipanggil kiswah. Tuk Nabi lah
orang mula yang selimut Kaabah dengan kain yang sangat mahal. Sekarang pun mahal lah, berjuta-juta tu. Ada benang emas dan sebagainya. Itu saya nak cerita apa. Nabi kita ni bukanlah daripada keluarga yang terlalu miskin. Bukanlah merempat macam tu. Tapi bila Nabi jadi Nabi, Nabi utamakan umat sampai Nabi ikat batu lah. Nabi sanggup lapar asalkan orang lain kenyang. Begitu. Macam Umar bin Abdul Aziz, dia orang senang. Ayah dia jadi khalifah, hidup senang, lenang dan sebagainya. Bila dia jadi khalifah, dia memilih untuk zuhud. Biar dirinya susah, rakyatnya senang. Bukan jawatan tu jadi satu peluang untuk dia kaya raya. Baik. Terhimpun keturunan ibu dan bapa Nabi pada datuk Nabi yang kelima, iaitu Kilab. Jadi Aminah pun sampai kepada Kilab, Abdullah pun sampai ke Kilab. Walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi wa umruhu 18 sanah wa dufina bil Madinah wa lam yatruk lahu syai'an minal mal. Bapa Nabi meninggal dunia bapanya meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan ibunya. Ada yang kata Nabi dalam perut mak Nabi baru mengandung 2 bulan. 2 bulan mengandung, ayah Nabi meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, bapanya berumur 18 tahun. Muda kahwin, 18 tahun. Dan dikebumikan di Madinah. Beliau mati tanpa meninggalkan harta pusaka sedikit pun. Ini satu pendapat lah. Ayah Nabi mati tak tinggal harta apa. Tapi sebenarnya ayah Nabi meninggal dunia, ayah Nabi ada tinggal hamba abdi yang namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman tu hamba kepada Abdullah, yang nanti bila Nabi dilahirkan oleh Aminah, Ummu Aiman itu menjadi hamba warisan, jadi hamba. Asalnya hamba Abdullah, jadi hamba Aminah, dan dialah yang mengasuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nama betul Ummu Aiman? Nama dia Barakah, orang Afrika. Dalam bahasa Arab panggil Habsyiyah. Barakah al-Habsyiyah, kulit hitam. Ummu Aiman, kerana dia kahwin dapat anak nama Aiman, maka dia dipanggil Ummu Aiman. Itu ada jugalah harta pusaka yang ayah Nabi tinggalkan, bukan tak tinggal apa. Baik, kita tengok mak Nabi berasal dari kabilah Bani Zuhrah. Ketika itu ayah Aminah, Wahab bin Abdul Manaf Az-Zuhri, merupakan pemimpin kabilah Bani Zuhrah. Mak Nabi pun anak orang hebat, nak pemimpin. Selepas berkahwin, ayah Nabi tinggal bersama isterinya Aminah di rumah Wahab bin Abdul Manaf, bapa mertuanya, selama 3 hari. Seperti kebiasaan orang Arab. Orang Arab dulu ni buat kenduri belah perempuan je. Arab dululah. Lah saya tak tahulah. Kita di Malaysia buat kenduri belah perempuan, akad nikah buat kenduri belah perempuan, betul buat kenduri pula belah lelaki. Waktu zaman ayah Nabi ni kenduri hanya sebelah pihak, kenduri belah Aminah saja. Jadi bila kenduri itu, Abdullah tak balik ya. Dia duduklah dengan Aminah di rumah Aminah. 3 hari, duduk 3 hari. Seperti kebiasaan orang Arab. Selepas 3 hari, Abdullah membawa Aminah pulang ke rumah Abdul Muttalib di Mekah. Rumah Aminah ni dekat Mina tu. Dekat Mina. Jadi mak Nabi orang kampung Mina, ayah Nabi orang kampung Mekah. Dan pasangan suami isteri ini hanya sempat bersama dalam beberapa hari sahaja. Sebab ayah Nabi sibuk. Lepas ni ayah Nabi pergi berniaga. Mak Nabi tak pergi duduk di Mekah, duduk dengan Abdul Muttalib, duduk dengan pak mentua. Kebanyakan pengkaji sejarah berkata tempoh mereka bersama sebagai suami isteri tidak lebih dari 10 hari saja. Kahwin di Mina, dekat Mina, dekat tempat orang duduk lontar jamrah tu. 3 hari duduk dengan keluarga Aminah. Lepas itu buat balik ke Mekah lebih kurang 7 hari. Campur pi campur mai 10 hari lah daripada hari akad nikah tu. Itulah 10 hari saja pengantin baru ni, 10 hari.
Dalam tempoh inilah Aminah ditakdirkan mengandung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kahwin baru, pengantin baru 10 hari. Kemudian ayah Nabi sibuk, ayah Nabi pergi meniaga. Dalam perjalanan balik, ayah Nabi jatuh sakit dan meninggal dunia di Madinah. Balik tu rindu lah, nak balik jumpa isteri, apa semua kan. Macam tu. Abdullah tidak tinggal lama dengan isterinya Aminah. Kerana selepas itu dia keluar ke Syam atas urusan perniagaan dan meninggalkan isteri tercintanya di Mekah. Setelah selesai urusan perniagaan, dia segera pulang untuk bertemu isteri yang dirindui. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah menziarahi kaum keluarga sebelah Abdul Muttalib yang ada di Madinah, iaitu Bani An-Najjar. Tiba-tiba dia jatuh sakit dan meninggal dunia di Madinah. Ketika itu, Nabi SAW baru berusia 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Okey, meninggal dunia. Wa summiya 'amu wiladatihi 'amal fil. Tahun kelahiran baginda dinamakan tahun gajah. Kerana pada tahun itu seorang raja dari Habsyah telah memimpin satu pasukan tentera ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Ini semua kisah masyhur. Semua tahu lah. Nama raja tu apa? Abrahah. Abrahah. Dia punya gelaran Al-Ashram. Abrahah Al-Ashram maksudnya Abrahah yang dari hidung ni dia terbelah ke bibir, sumbing. Abrahah tu sumbing. Mulut dia sumbing. Tapi dia raja. Dia dengki dekat Kaabah. Dia cuba bina bangunan untuk menandingi Kaabah. Dia fikir nak bagi tarikan pelancong. Dia buat Al-Qulais. Dia buat satu gereja dia Al-Qulais. Nak tarik orang mai buat haji di Yaman, di Sana'a, Yaman. Al-Qulais ni menurut Imam Qustulani, pengarang kitab Mawahibul Laduniyah. Al-Qulais ni diambil daripada perkataan ni yang saya pakai putih atas kepala ni. Qalin suah, kepiah, kopiah. Tu daripada Qalin suah, dia buat satu bangunan tinggi, dia namakan Menara Al-Qulais. Menara kepiah. Sebab apa? Sebab terlampau tinggi. Kalau orang cuba duk dongak-dongak tu, pakai kepiah longgak. Kepiah ni kalau duk langut, tengok tingginya, tercabut kepiah. Sampai boleh tercabut kepiah, topi. Kalau orang pakai cap, tengok tu jatuh. Tinggilah, lebih tinggi daripada KLCC. Cuba tuan-tuan pakai kepiah longgak-longgak, tuan-tuan pergi tengok KLCC langut, tengok tu nak tercabut tak kepiah? Kalau tercabut, mana Al-Qulais tu tinggi tu lah. Macam mana teknologi orang dulu buat bangunan tinggi. Kita tengok piramid di Mesir pun, Masya Allah. Jadi ini Abrah, dia buat, dihiasi dengan batu permata, dengan emas, perak. Habis banyak duit lah. Tujuannya nak tarik orang mai ke Yaman. Mai buat haji di sini, nanti boleh berniaga apa semua, bisnes memajukan Yaman. Dia tengok orang Arab ni suka pergi Mekah buat haji. Daripada zaman dulu lagi mereka buat haji. Sejak zaman jahiliah. Cuma orang ni ada satu cerita. Cuma orang luar ni bila mereka mai ke Mekah nak buat haji, ini benda-benda kaut marut lah. Penduduk tanah haram Mekah ni, kaum Quraisy ni, mereka tak akan bagi orang luar masuk buat haji, tawaf dengan pakaian luar. Orang luar bila langkah masuk tanah haram nak tawaf, kena beli pakaian yang dijual, pakaian khusus untuk tawaf. Beli dekat orang tanah haram. Macam tu. Kalau kita sekarang, kita belilah di mana-mana pun, kita pakai kain ihram. Dulu nak tawaf, zaman jahiliah kena beli dekat Quraisy, pakaian khusus untuk tawaf. Kalau tak ada duit nak beli ataupun ketegak tak mau beli, okey, masuk tawaf telanjang. Londeh semua ni syarat Tok Siak dia akan tunggulah, polis dia akan tunggu macam kita sekarang lah. Nak masuk pasaraya dia cek suhu kan. Ni adalah yang bertugas. Ni hang awak tak beli baju yang kami jual ni. Tak mau beli saja, tak mau beli ataupun duit tak ada. Okey, buka baju, buka solat, telanjang. Okey, sila tawaf. Mereka tawaf telanjang. Biasanya ni tawaf malam lah. Yang tak telanjang ni
orang luar datang beli pakaian khusus untuk tawaf. Ini semua karut-marut yang direka oleh masyarakat jahiliah. Saya nak beritahu, sejak zaman jahiliah lagi mereka buat haji. Dan tawaf mereka ialah menjerit bertepuk-tepuk tangan. Kita tawaf, kita selawat, kita baca doa, Rabbana atina. Ni apa? Tawaf tu berseronok, tepuk tangan, jerit. Adalah cara orang Arab, dia seronok. Dia tawaf pusing seronok, tepuk tangan, bergembira. Itu zaman jahiliyah. Baik. Raja Habsyah. Dalam tentera itu terdapat seekor gajah yang sangat besar. Abraha dia naik gajah besar. Fil azim. Gajah besar. Ada yang kata nama gajah dia Mahmud. Gajah tu nama Mahmud. Gajah dia tak mau pi, tapi dia paksa pi. Lalu Allah membinasakan tentera itu sebagai kemuliaan kepada kelahiran Nabi SAW. Maka tahun tu dinamakan tahun gajah. Dalam Quran pun ada surah Al-Fil. Kan? Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah Ta'ala sebut, Allah menghantar sekumpulan burung dengan membawa batu. Batu daripada api neraka. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung ni melempar batu. Faja'alahum, maka jadilah mereka ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Berlubang-lubang. Dia kena tu berlubang. Dan setiap burung ni, kata Imam Qustulani, dia bawa 3 ketui batu. Sekok burung tu bawa 3 ketui batu. Satu di mulut, di paruh dia. Satu lagi di cengkam di kaki kanan. Dan satu lagi kaki kiri. Kat mulut satu. Dan batu tu memang dah ada nama. Bila dia lempak, batu tu akan turun macam peluru berpandu. Dan dia akan cari tuan punya nama. Berlubang. Ada yang kena kat kepala, tembus kot dubur. Ada yang kena tengah belakang ni, keluar ke sini, lubang. Kalau kena kat ni, saya buat lawak lah. Kalau kena kat hidung belah ni, tembus sini, jadi 4 lubang hidung. 2 ada. Kena sini berlubang, tembus sini lubang, 4 lubang hidung. Tu dia. Kalau kena kat pipi sini, lubang tembus sini. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, jadilah seperti daun yang dimakan ulat. Mana berlubang. Dia makan sini, sini kena. Batu yang sangat panas. Bukan api neraka, baru batu. Penduduk-penduduk Mekah ni lari. Mereka bincang, kita nak lawan tak tentera bergajah? Abdul Muttalib kata, kita tak perlu lawan. Sebab mereka pun tak pernah tengok gajah. Gajah punya besar, nak lawan macam mana? Lari bersembunyi di lereng, di belakang bukit. Kan ada bukit-bukit situ, Jabal Abu Qubais, bukit Qubaiqa'an lah, bukit apa lagi yang ada sana. Mereka duduk di belakang bukit, mereka hanya memerhati dan melihat. Tengok je apa nak jadi. Abrahah dia sempat panggil Abdul Muttalib untuk berunding, berbincang. Panggil Abdul Muttalib bincang. Abdul Muttalib pun pergi lah. Abdul Muttalib kata, dah panggil, saya main lah. Saya nak balik unta saya 200 ekor. Kamu curi unta saya, kamu nak untuh Kaabah, tapi kenapa curi unta saya, bagi balik 200 ekor. Abrahah kata, ni aku nak untuh Kaabah ni. Abdul Muttalib kata, aku tuan unta, aku jaga unta. Kaabah dia ada tuannya sendiri, tuannya yang akan jaga. Aku nak unta aku je. Maka dikembalikan unta 200 ekor kepada Abdul Muttalib. Jadi mereka mati. Lepas mati ni Allah Ta'ala turun hujan sehingga menjadi banjir. Kemudian air banjir tu menghanyutkan bangkai-bangkai gajah. Dan orang ramai ni dihanyutkan ke laut, ke Jeddah. Macam tu, maka bersihlah kota Mekah. Orang yang paling lambat nak mati ni Abrahah. Orang lain kena terus mati. Abrahah dia cuba lari, naik gajah Mahmud dia tu, lari balik ke Yaman tu, balik Yaman. Balik ke Habsyah. Balik kot Jeddah lah. Kena naik kapal apa semua. Sampai ke Habsyah. Dia ingat dia selamat dah. Tapi di Habsyah, dia, Abrahah ni, di Habsyah, dia dapat batu. Batu tu kena dia. Dan dia tak mati terus. Allah Ta'ala seksa dia dulu. Disebut dalam kitab Mawahibul Laduniyah, usiba bitasaquti a'dha'i. Dia ditimpa sejenis penyakit, iaitu
gugur satu demi satu anggota badannya. Dia kena batu tu berlubang, badan dia berlubang, kemudian jari dia luruh, gigi dia luruh, hidung dia terkeluar, bukan kesedung lah, bukan pasal kesedung, terkeluar gigi, terkeluar telinga, anggota-anggota dia tasaqut, jatuh, anggota badan dia jatuh. Kemudian perut dia pecah, last kali perut dia terbelah, pecah, dan dia mati dalam keadaan yang sangat menakutkan. Wa arda'athu ba'da ummihi Thuwaibatul Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah yang merupakan hamba kepada Abu Lahab menyusukan baginda selepas Aminah. Mak Nabi Aminah, lepas itu ibu susu Nabi Thuwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah al-Aslamiyah ni sebelum Nabi, dia telah menjadi ibu susu kepada Hamzah, pak saudara Nabi. Hamzah. Jadi Hamzah tu pak saudara Nabi dan juga abang susuan Nabi. Hamzah minum susu dulu. Suwaibah al-Aslamiyah. Macam tu. Kemudian nanti ada lagi saya pernah ceritakan, Abu Salamah pun saudara susu Nabi, minum susu Suwaibah al-Aslamiyah juga. Yang menariknya, Hamzah ni dia mati, Sayyidina Hamzah mati dalam perang Uhud, syahid, meninggalkan Balu, isteri dia Balu, nama Maimunah. Kemudian nanti di hujung hayat Nabi, Nabi kahwin dengan Maimunah tu. Maimunah tu isteri kepada Hamzah, isteri abang susu Nabi, dan juga isteri kepada pak saudara Nabi. Hamzah tu dia dua pangkat, dia pak saudara Nabi, dia abang susu Nabi. Jadi memang dalam fiqh boleh berkahwin dengan mak saudara ipar. Hamzah pak saudara, Maimunah tu mak saudara ipar Nabi. Bukan mak saudara betul pun, mak saudara ipar. Dan Hamzah abang susu Nabi. Maimunah isteri Hamzah tu dia tak jadilah kakak susu Nabi. Dia jadi macam, kalau abang ni kak ipar lah. Kalau kita ada abang, isteri dia kak ipar. Jadi Nabi kahwin dengan. Begitu juga ada Abu Salamah yang juga dia minum susu Suwaibah al-Aslamiyah. Dia pun saudara susu Nabi. Setelah dia meninggal dunia, Abu Salamah, Nabi berkahwin dengan isterinya Ummu Salamah. Okey. Sebenarnya ramai lagi lah saudara susuan Nabi ni, ramai. Ada nama Uthman bin Maz'un. Ada yang nama Abu Sufyan bin Harith. Abu Sufyan bin Harith ni dia sepupu Nabi. Dia pun cucu Abdul Muttalib. Muka dia pun mirip muka Nabi. Muka dia nak macam Nabi. Ada beberapa orang yang macam muka Nabi. Dia, lepas tu Ja'far yang meninggal dunia dalam peperangan Mu'tah, yang kena kerat tangan kanan tangan kiri, mati syahid. Kemudian Allah tumbuhkan sayap, dipanggil Ja'far At-Tayyar. Nabi pernah nampak Ja'far terbang bersama malaikat. Allah ganti tangannya dua-dua belah tu dengan sayap. Jadi itu orang-orang yang muka macam Nabi. Jadi Abu Sufyan bin Harith, sepupu Nabi, dia sangat benci dan menentang dakwah Nabi. Muka dia macam Nabi. Di hujung hayat dia masuk Islam. Dia pun minum susu Thuwaibah al-Aslamiyah. Siapa Thuwaibah al-Aslamiyah ini? Dia khadimatu ammihi Abu Talib, Abu Lahab. Maaf. Thuwaibah al-Aslamiyah merupakan hamba kepada Abu Lahab. Dia menyusukan Nabi selepas Aminah. Dan Abu Lahab merdekakan dia. Kerana seronok dengan kelahiran Nabi Muhammad, Abu Lahab seronok, Abu Lahab merdekakan Thuwaibah al-Aslamiyah. Yang kedua, Abu Lahab buat kenduri besar-besaran. Kemudian Halimah As-Sa'diyah pula menjadi ibu susunya. Sehingga baginda berumur 4 tahun. Lepas itu, ni pula. Halimah As-Sa'diyah. Sa'diyah ni, dia ada Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ni, kalau kita pergi buat umrah, dekat Ji'ranah. Kawasan dekat dengan Ji'ranah. Ada pendapat kata kawasan Hudaybiyah, mana di perkampungan Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad. Jadi Nabi berenggang dengan mak sendirilah. Duduk dengan pengasuh Nabi, Ummu Aiman, atau nama sebenarnya Barakah, yang mana nanti Ummu Aiman ni berkahwin dengan Zaid bin Harithah, dapat anak
Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid tu anak Ummu Aiman ni lah. Usamah bin Zaid, ibu Usamah tu Ummu Aiman, ataupun nama betulnya Barakah Al-Habsyiyah. Jadi Nabi duduk di perkampungan Bani Sa'ad, duduk di kampung supaya apa? Supaya bahasa Nabi lebih fasih. Udara tidak tercemar, bersih, orang kampung ni bersih, lemah lembut, sopan santun, dan bahasa kampung ni bahasa yang lebih fasih. Bahasa bandar ni dia tak fasih. Di kampung ni banyak orang yang pandai bersyair, dan selain daripada itu, itulah susunan atur hidup Nabi. Allah atur Nabi berenggang dengan mak supaya tak jadi anak yang manja. Nabi tidak manja. Nanti mak Nabi meninggal dunia, duduk dengan pak penakan Abu Talib. Pak penakan pun mati, meninggal dunia, duduk dengan Tok Wan. Jadi sebenarnya yang betul-betul mendidik Nabi ni ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bukan dididik oleh ayah. Ayah Nabi meninggal dunia ketika Nabi masih dalam kandungan. Nabi bukan dididik oleh ibu, kerana banyak masa Nabi dengan ibu susu. Kemudian mak Nabi meninggal dunia, Nabi duduk dengan Abu Talib, dengan datuk Nabi Abdullah, datuk Nabi Abdul Muttalib, kemudian dengan bapa saudara Nabi Abu Talib. Abu Talib pun meninggal dunia tak mengucap dua kalimah, tak mengucap la ilaha illallah. Sebenarnya yang betul-betul mendidik Nabi ialah Allah Ta'ala. Tidak ada campur tangan makhluk. Allah yang mendidik Nabi, Allah yang mentarbiah Nabi. Ini yang disebut oleh Nabi, Addabani Rabbi, Tuhanku yang mendidikku. Fa ahsana ta'dibi, oleh itu Tuhanku memberi pendidikan terbaik. Tuhanku mendidikku dengan pendidikan yang terbaik. Baik, duduk dengan Halimah ni sampai umur 4 tahun ketika baginda sedang bermain-main dengan rakan-rakannya. Umur 4 tahun ni duduk main-main, duduk lari-lari macam tu. Di kawasan peliharaan kambing di belakang rumah Halimah, tiba-tiba baginda dibawa, ditangkap. Ada orang heret Nabi. Tengah Nabi duduk main tu, tiba-tiba baginda dibawa oleh 2 orang lelaki berpakaian putih. Nabi duduk tengah main belakang rumah Halimah tu, umur 4 tahun. Ada 2 orang lelaki pakai serba putih, tangkap Nabi, heret pergi belakang. Mereka berdua membaringkan Nabi dan membelah perut Nabi. Kemudian mereka membasuh hatinya. Peristiwa ini menjadikan Halimah merasa takut. Orang budak-budak duduk main dengan Nabi tu pakat larilah pergi habaq kat Halimah. Halimah, ni anak angkat makcik ni ada orang belah perut, belah dada. Ya, Halimah pun main tengok, muka Nabi pun pucat. Nabi berjalan balik, muka pucat. Tapi tak ada ni lah, tak ada darah, tak ada luka apa. Itu malaikat lah. Malaikat membasuh hati Nabi. Itu semua petanda-petanda budak ni, Nabi Muhammad ni bukan manusia biasa. Dia akan dipilih menjadi Rasul, menjadi Nabi. Banyak kali dada Nabi dibelah. Nak Isra' Mi'raj, nak naik atas langit pun, sebelum Isra' Mi'raj pun dada Nabi dibelah, dibasuh dengan air Zam-Zam. Dikeluarkan hazus syaitan, bahagian syaitan daripada hati Nabi. Apa makna bahagian syaitan? Bukan makna Nabi ni jahat. Tidak. Kan Nabi ni, dalam hati Nabi ni kesian. Banyak kesian. Nabi bukan macam kita. Nabi ni, hati Nabi hati kesian. Tengok orang susah, kesian. Tengok orang sakit, kesian, bantu, tolong. Itu hati Nabi. Rahmah. Ada rahmah, kesian belah. Kalau Nabi tengok orang minum arak pun, Nabi kesian. Kesian kat dia. Bukan benci, kesian. Jadi dalam hati Nabi ni kesian kepada seluruh makhluk. Maka Allah tak maulah hati Nabi ni ada bahagian syaitan, kesian kat syaitan. Kesian kat Iblis. Iblis tak boleh kesian. Dia musuh. Maka dibuang daripada hati Nabi itu bahagian syaitan, iaitu perasaan kesiankan syaitan. Syaitan tak boleh kesian. Adu mubin. Innahu adu mubin. Dia musuh kamu yang nyata. Tak boleh kesian. Kita kena bermusuh. Itu maksud dibelah dada Nabi, dicuci hati Nabi, dibuang perasaan kesian kepada syaitan. Kerana Nabi semua kesian. Kat orang kafir pun Nabi kesian. Nabi menangis-nangis. Doa, ya Allah bagi hidayah kepada mereka. Orang buat jahat kat Nabi pun Nabi kesian. Nabi tidak ada dendam, tidak ada benci. Hati Nabi hati kesian kepada orang.
Maka Allah tak mau jangan sampai kesian kepada iblis, kesian kepada syaitan. Maka dicuci hati Nabi, dibuang. Kalau tak buang tu, ini huraian daripada ulama, kalau tak buang tu, Nabi dekat iblis pun Nabi doa, ya Allah kesianlah kat dia. Kau suruh dia sujud kat Nabi Adam, dia tak sujud, ya Allah kesian. Dia tu kafir, dia tetap menjadi musuh. Jadi pandangan Nabi kepada manusia ni, walaupun orang buat maksiat, pandangan Nabi ialah pandangan kasih sayang, pandangan kesian. Sebab tu orang lempak batu dekat Nabi, Nabi kesian dekat orang lempak batu. Apa doa Nabi? Doa Nabi, Allahumma hdi, ya Allah bagi hidayah kat mereka. Allahumma hdi li qaumi, mereka kaum aku. Fa innahum la ya'lamun, mereka tak tahu, mereka jahil, mereka tak ada ilmu, ya Allah kesianlah mereka. Jadi orang sebut Nabi ni boleh kita buat contoh seperti doktor. Doktor dia kesian dekat pesakit, tapi dia benci penyakit. Doktor membenci penyakit, doktor tak benci pesakit. Jadi Nabi melihat mad'u Nabi ni, sasaran dakwah Nabi ni seperti pesakit. Nabi tak benci pesakit, cuma Nabi benci penyakit. Penyakit itu datang daripada hasutan syaitan, daripada nafsu. Ini semua musuh, nafsu, syaitan, dunia. Itu yang bagi Nabi musuh. Maka dibelah, dibuang hazzus syaitan, bahagian syaitan. Jangan sampai kesian kamu ni sampai kat syaitan pun kamu nak kesian. Itu tak boleh, itu tak betul itu. Maka dicuci. Yang lain semua bukan musuh bagi Nabi, yang lain semua sasaran dakwah yang mana Nabi kalau boleh nak semua umat Nabi masuk syurga. Tuan-tuan tentu perlu pernah dengar Nabi pernah bercakap dalam hadis. Nabi kata, aku ini seperti seorang lelaki yang berdiri dekat unggunan api. Unggunan api. Aku seperti seorang lelaki yang sedaya upaya, harisun alaikum. Nabi pulun, orang utara berkata pulun, sedaya upaya pulun bersungguh-sungguh. Aku cuba halang kelkatu yang terbang nak masuk api. Aku tepih, aku halang. Tapi ada juga kelkatu yang terlepas daripada tangan. Kan seorang lelaki, Nabi buat bandingan seorang lelaki yang berdiri depan unggunan api. Lelaki ni cuba halang kelkatu, jangan masuk ni api. Tapi kelkatu tu terbang masuk juga dalam api. Begitulah usaha Nabi yang Allah Ta'ala sebut di hujung surah At-Taubah. Sifat Nabi ni harisun alaikum. Nabi ni pulun sungguh nak menyenangkan kamu dunia akhirat. Tapi ada juga yang memilih untuk terjun dalam api neraka. Na'udzubillah min zalik. Saya teringat satu doa seorang wali Allah. Seorang wali Allah nama Imam Karhi. Doa yang menunjukkan hati yang mulia, seorang wali yang hati mulia nama Imam Karhi. Doa yang menunjukkan kata dia kesian kepada umat Nabi Muhammad. Dia doa, Allahumma arham, ya Allah kau berilah rahmat ummat Sayyidina Muhammad, kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Ya Allah, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah kau berilah rahmat kepada seluruh umat Nabi Muhammad. Allahumma aslih an ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah kau perbaikilah seluruh umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ni bukan Arab saja, bukan Melayu saja, Cina, India, orang buat maksiat, orang baik, orang jahat, pencuri, perompak, penzina, semua umat Nabi Muhammad. Ya Allah kau berilah rahmat kepada umat Nabi Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah kau perbaikilah seluruh umat Nabi Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah kau lapangkan hidup umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini doa yang umum, kita doa kepada seluruh umat Nabi Muhammad, baik, jahat, Islam, kafir, semua kita doa. Dengan doa itu, kalau Allah memberi rahmat, kalau Allah perbaiki mereka, kalau Allah selesaikan hajat dan masalah mereka, maka Allah akan beri hidayah kepada mereka memeluk agama Islam. Kalau Allah bagi rahmat, kasih sayang kepada pencuri, pencuri tak akan jadi lagi pencuri. Kalau Allah perbaiki pencuri, pencuri tak akan jadi pencuri. Kalau Allah selesaikan masalah hidup pencuri akan jadi orang yang baik. Jadi amalkan doa tersebut, tuan-tuan. Doa yang kata guru saya Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, antara doa-doa yang sangat bagus dalam kehidupan kita. Kita membaca Allahumma arham
ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kau sayangi dan rahmatilah seluruh umat Nabi Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kau perbaikilah umat Nabi Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kau lapangkan, kau selesaikan segala masalah yang membebani umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita doa umum macam tu, kita tak doa untuk kepentingan diri kita, kita doa untuk lebih ramai, lagi besar doa kita, lagi mudah makbul. Ta'mimud du'a, mengumumkan doa itu min asbabil qabul, ia merupakan antara sebab Allah nak mustajab, nak terima doa kita. Seperti mana yang Nabi ajak, bila kita doa dekat sahabat-sahabat kita, akan ada malaikat di sebelah kita yang berkata amin, walaka mithlu dhalik, kamu juga akan mendapat apa yang kamu doakan kepada sahabat-sahabat kamu. Jadi setakat itu dulu malam ini, insya-Allah. Kalau ada kelapangan, malam esok kita sambung lagi kuliah harian kita, kuliah maghrib harian, menggunakan kitab Khulasah Nurul Yaqin, ringkasan sirah Nurul Yaqin. Dan kalau ada di kalangan muslimin muslimat yang ingin mendapatkan kitab ini, kitab yang alhamdulillah saya baru saja selesai menterjemah dan mencetak kitab ini pada bulan Syawal yang mulia ini. Kalau ada yang nak membeli untuk menadah kitab ini, boleh berhubung dengan saya. Harga kitab ni RM20 sahaja. Bersaiz besar macam ni, harga dia RM20. Sirah Nabi daripada lahir sehingga Nabi kita wafat, ketika Nabi kita di Mekah dan juga di Madinah Al-Munawwarah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.